Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sama-sama kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat sama-sama kita berkumpul di surau As-Sakinah. As-Sakinah, Taman Katil Indah. Damai. Damai. Okey, Katil ni banyak kan? Saujana, Taman Tun Rahman, macam-macam tak ada ingat. Bukit Katil Damai tu. Jadi kali pertama saya masuk sini lah. Kali pertama saya masuk, dan saya pun tak terfikir dalam yang surau. Saya pun tak terfikir dalam yang surau. Masuk dari sini, alhamdulillah ada 3 saf, 3 atau 4 saf tadi. Alhamdulillah masuknya ramai. Alhamdulillah. Sama-sama kita banyakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan keizinan kita kepada kita untuk himpun pada malam ini. Jadi sebelum tu saya perkenalkan diri dulu sikit, sebab tak ada pengurusi nanti malam ini. Ceramah pun tak formal, tak ada protokol malam ini. Lepas ni kita akan taruh perjalanan kita. Saya kenal beberapa orang, Abang Sofi, Abang Amran. Selalu biasa di tiap minggu di PTM. Saudara hijau itu macam saya perasan tapi tak ingat kat mana. Tengok tadi macam pernah perasan tapi tak ingat kat mana. InsyaAllah dia bagi. Okey, saya Ahmad bin Hasan. Berasal daripada Bukit Baru, Kampung Sayang, Melaka. Sekarang bertugas di Masjid Bukit Baru, Masjid Al-Ihsan Bukit Baru, sebagai imam lah. Baru naik 1 Januari itu secara rasmi. Sebelum tu informal lah. Sebelum tu tak rasmi selama 1 tahun, hampir 1 tahun setengah jadi imam rawatib. Kemudian start 1 Januari itu formal lah, imam. Jadi banyak lagi perkara yang tentu saya belajar walaupun kita telah menjadi imam. Bukan kata orang dah jadi imam kita nakkan sanjungan daripada seseorang ataupun sebagainya, bukan. Saya juga masih belajar, dan belajar ni tak akan habis untuk Allah Subhanahu wa taala. Belajar ni tak akan habis. Bermula daripada kita kecil sampailah ke akhir kalam kita. Nabi SAW menuntut seseorang untuk mentalkinkan seseorang yang hampir meninggal. Maksudnya laqinu mautakum alla ilaha illallah atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Talqinkan dengan perkataan la ilaha illallah bagi orang yang nak meninggal di kalangan kamu. Maksudnya ajar orang tengah nazar itu, kita bisikkan di telinga dia la ilaha illallah, la ilaha. Itu maksudnya mengajar. Bukan kita pergi mengucap, bukan. Kita pergi sebut la ilaha illallah. Bukan kita kejut goyang-goyang pada dia, pak, mengucap pak, mak, mengucap mak, bukan. Pergi dekat telinga dia sebut la ilaha illallah. Maksudnya bermula daripada seorang itu bayi sampailah nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menuntut seseorang itu supaya belajar. Jadi tentu Allah Subhanahu wa taala malam ini diberikan saya satu tajuk, iaitu berkenaan dengan nak bincang sedikit berkenaan dengan ambang Ramadan ataupun persiapan dalam bulan Ramadan. Jadi suara ni jelas ke macam ada humming? Okey. Ada tutup mic? Tak payah. Nak kuat lagi? Tak ada. Maksud saya macam belakang dengar. InsyaAllah. Jadi tentu Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan berkenaan dengan puasa yang difardukan kepada seseorang hamba yang mukmin.
seseorang hamba yang mukmin. Dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah 183. Allah nyatakan dalam ayat tersebut, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, telah difardukan ke atas kamu ataupun telah ditetapkan ke atas kamu untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana yang telah difardukan ke atas umat-umat sebelum daripada kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu tergolong dalam golongan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang merasakan diri dia ada iman dalam diri dia akan menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala memulakan ayat ini dengan seruan terhadap orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mulakan, wahai orang-orang yang beriman. Allah tidak mulakan ya ayyuhal Arab, wahai orang-orang Arab. Allah tidak mulakan wahai orang-orang Melayu. Allah tidak memulakan wahai orang Mekah. Allah Subhanahu wa taala tidak memulakan ayat ini wahai orang Madinah. Apatah lagi wahai orang Malaysia. Allah nyatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Siapapun dia, sama ada di Arab ataupun dia Melayu ataupun di bangsa yang lain, sama ada dia kecil ataupun dia besar, dia muda ataupun dia tua. Bila mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bila dia merasakan dia orang beriman, maka dia kena sambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Apa dia seruan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini? Berpuasa. Kemudian diterangkan dalam hadis Nabi SAW, hadis yang sahih menyebutkan shaum Ramadan, dan berpuasa dalam bulan Ramadan. Puasa yang difardukan, yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183 ini adalah puasa Ramadan. Jadi tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita merasakan diri kita orang yang beriman, maka kita sambut seruan Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa dalam bulan Ramadan. Bagi mereka yang tidak berpuasa dalam bulan Ramadan dengan ketiadaan uzur, maksudnya dia tak uzur, dia bukan musafir, dia tak sakit, dia bukan kanak-kanak, dia bukan orang gila, dia normal, tapi dia tak sahut seruan Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa dalam bulan Ramadan, maka dia tidak merasakan diri dia orang yang beriman. Maksudnya kalau dia tak puasa dalam bulan Ramadan, dia tak terasa Allah seru terhadap diri dia, lalu dia tak berpuasa dalam bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, kita puasa Ramadan dah lama. Mungkin sejak akhir balik kita dah mula berpuasa, balik lewat. Paling awal mungkin kita dah start berpuasa umur 4 ataupun 5 tahun ataupun 7 tahun. Ibu dan ayah yang Islam daripada kecil, ibu dan ayah mula mengajar. Mula ajar baca niat, mula ajar nak puasa macam mana. Mula ibu dan ayah ajar bagaimana, apakah perkara-perkara yang membatalkan puasa, apa yang boleh dilakukan ketika berpuasa, apa yang tak boleh dilakukan ketika berpuasa dan sebagainya. Kita diajar daripada kecil berkenaan dengan Ramadan. Yang kadang-kadang orang boleh berpuasa dalam bulan Ramadan, tapi dia tidak bersolat dalam bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, Allah fardukan Ramadan ini kepada hamba yang beriman, supaya apa? La'allakum tattaqun, supaya mereka tergolong dalam golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya suka sebut perkara ini tuan-tuan, dan di mana-mana juga saya sebut. Allah Subhanahu wa taala mengajar manusia berpuasa. Apa tujuannya? Kerana Allah Subhanahu wa taala nak ajar kepada manusia apakah erti keikhlasan. Manusia takkan tahu seseorang itu berpuasa melainkan diri dia sendiri. Kalau contoh tuan-tuan kata Allah Subhanahu wa taala, seseorang kawan kita puasa. Saya bagi contohlah, katalah saudara kita berpuasa.
Sebut Abang Amran lah, sebab saya kenal. Contoh, dia berpuasa pada siang hari. Kita tak tahu dia sedang berpuasa. Yang hanya tahu siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala dan Tuhan punya diri yang berpuasa. Menandakan di sana tuan-tuan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah nak mengajar manusia bagaimana untuk ikhlas dalam ibadah. Kalau kita semayang, kita tahu orang boleh tengok kita semayang. Kalau kita berzakat, kita tahu orang boleh nampak kita berzakat. Kalau kita pergi haji, kita tahu orang boleh nampak kita pergi haji. Tapi puasa orang lain tak tahu. Dia di antara hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan puasa juga nak mengajar kepada kita erti ihsan dalam ibadah. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarah. Ketika mana Nabi SAW ditanya oleh malaikat Jibril datang bertemu Nabi SAW dalam keadaan berupa seorang lelaki dengan rambutnya yang hitam, bajunya putih melepak, rambutnya hitam terurus, bajunya putih melepak. Tak ada langsung tanda-tanda permusafiran. Sebab Arab ni tuan, kalau orang musafir ni, kalau dia pakai jubah, nampaklah jubah dia kotor. Sebab apa? Arab ni biasa kalau dekat Mekah Madinah itu pada pasir. Kalau seseorang itu dia bermusafir jauh, tentu sekali dekat badan dia ataupun dekat pakaian dia ada tanda-tanda debu ataupun pasir. Jadi datang kepada Nabi SAW hadis riwayat daripada Al-Imam Bukhari. Hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ketika mana Nabi SAW sedang duduk bersama dengan sahabat, datang seorang lelaki. Syadidul bayadus siyab, syadidus sawadus sya'b. Dalam keadaan bajunya yang putih, dalam keadaannya rambut yang hitam terurus. Dia tanya kepada Nabi SAW. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Dia bertelepu di hadapan baginda Rasulullah SAW. Kemudian dia tanya Nabi SAW, apa dia Islam? Kemudian Nabi menyebut berkenaan dengan 5 rukun Islam. Habis kemudian dia tanya apa dia iman? Nabi sebut berkenaan dengan 6 rukun iman. Kemudian dia bertanya kepada Nabi SAW, apa dia ihsan? Lalu Nabi SAW menyatakan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Maksud ihsan, kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu memperhabakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seolah-olah kamu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu tak boleh melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu sekali kita tak akan mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu tidak melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, fa innahu yarak. Nabi SAW kata apa? Ketahuilah sesungguhnya Allah melihat kamu. Maka orang yang berpuasa, bila ada iman dan takwa di dalam diri dia berpuasa walaupun manusia lain tak tahu dia berpuasa, tapi dia mengekang diri dia daripada makan dan minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Di hadapan orang, apatah lagi di belakang orang. Maksudnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang betul-betul ikhlas. Sama ada ikhlas dalam berpuasa ini, sama ada di hadapan orang ataupun di belakang orang, dia tak akan makan ataupun dia tak akan melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Di sanalah ulama-ulama menyebut puasa ini di antara salah satu ibadah untuk mengajar manusia itu bagaimana erti keikhlasan dalam ibadah. Kan kita buat ibadah lain, kita sembahyang, orang boleh tengok kita sembahyang. Kita angkat sembahyang, kita berwudu, orang boleh nampak kita berwudu. Kita keluarkan zakat, orang boleh tahu kita berzakat. Paling tidak pun amil yang menerima zakat, dia tahu kita keluarkan zakat. Tapi puasa tak ada orang yang boleh tahu, melainkan kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam bulan-bulan lain, seperti contoh, kawan ajak kita, jom pergi minum, sedangkan kita tengah berbuat, kita sedang berpuasa. Kita kata macam mana nak jawab?
Kawan ni tak tahu kita puasa. Walaupun kita nampak macam orang tak puasa, tapi kita berpuasa. Macam mana kawan tu nak boleh tahu kita berpuasa? Kita bagi tahu dia, hari ni minta maaf dah, hari ni aku puasa. Hari ni aku puasa. Baru dia tahu kita puasa. Kalau tak, dia tak tahu kita berpuasa. Sebab itulah tuan-tuan dari mata Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memfardukan Ramadan. Setahun sekali. Bukan setahun 3-4 kali. Setahun sekali je. Allah Subhanahu wa taala fardukan Ramadan. Ramadan datang setahun sekali. Kerana Allah Subhanahu wa taala yuridu bikumul usra wala yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menghendaki kemudahan bagi manusia. Allah tak nakkan kesusahan dan kepayahan bagi diri manusia. Allah tahu manusia ini lemah. Allah cuma fardukan satu bulan Ramadan. Maka setelah beberapa tahun kita berpuasa, bermula daripada kanak-kanak sampailah ke tahun ini. Bagaimana puasa yang kita laksanakan? Adakah kita berpuasa dengan ilmu seperti apa yang telah ditunjukkan oleh baginda Rasulullah SAW, ataupun puasa yang kita laksanakan selama ini sekadar ikut-ikutan? Kita ikut mak kita kata dulu macam ni, kita buat macam ni. Hadis berkenaan puasa kita tak pernah tahu. Perkara-perkara lain berkenaan dengan puasa kita tak pernah tahu. Yang kita tahu Ramadan kena puasa. Puasa bermula azan subuh sampailah azan maghrib. Bagaimana sejarah pensyariatan puasa mungkin kita tak pernah tahu. Tahun ini tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala saya akan cerita serba sedikit. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa pada tahun kedua Hijrah. Pada tahun kedua Hijrah. Maksudnya bila tuan-tuan? Nabi SAW berdakwah selama 23 tahun. Ini cerita sikit sejarah. Kita bincang sikit daripada sudut sejarah. Nabi SAW menyampaikan Islam selama 23 tahun. Tempoh permulaan selama 13 tahun berada di Mekah. Kemudian selepas 13 tahun di Mekah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada baginda Rasulullah SAW untuk berhijrah kembali ke Madinah. 13 tahun dipanggil sebagai fatrah Makkiyah. Tempoh dakwah Nabi SAW di Mekah. Kalau kita baca sejarah-sejarah baginda Rasulullah SAW, tempoh Mekah ini tak banyak ibadah yang Allah Subhanahu wa taala fardukan ke atas orang Islam. Tak banyak. Yang masih kekal sampai ke hari ini apa dia tuan-tuan? Solat. Allah Subhanahu wa taala tahun ke-10 kenabian, maksudnya bermula pada umur Nabi sallallahu alaihi wasallam 40 sampailah umur Nabi sallallahu alaihi wasallam 50. Selepas kewafatan Khadijah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kematian bapa saudaranya Abu Talib, Allah Subhanahu wa taala mengisra dan memi'rajkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam peristiwa Mi'raj pada tahun ke-10 Hijrah itu, barulah Allah pada tahun 10 kenabian itu, barulah Allah Subhanahu wa taala memfardukan sembahyang. Selama tempoh 10 tahun yang awal, apakah yang diajar oleh baginda Rasulullah SAW kepada orang-orang Islam? Nabi SAW mengajar kepada mereka berkenaan dengan bagaimana cara untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi ajar kepada orang Islam berkenaan dengan kemuliaan akhlak yang ditunjukkan oleh Islam. Nabi ajar kepada mereka berkenaan dengan adab-adab. Nabi SAW ajar kepada orang-orang Islam pada ketika itu, pada 10 tahun yang awal ataupun pada tempoh fatrah Makkiyah itu. Nabi ajar berkenaan dengan pembersihan daripada amalan-amalan jahiliyah. 13 tahun. Tahun
tahun ke-10 barulah Allah Subhanahu wa taala fardukan sembah. 5 tahun selepas itu barulah Allah Subhanahu wa taala fardukan Ramadan, yang akan kita berhadap lebih kurang 4 ataupun 5 hari. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur dan kita sempat berpuasa dalam bulan Ramadan. 5 tahun. Maksudnya pensyariatan ini dia ada tadarruj, dia ada peringkat. Tak adalah Allah Subhanahu wa taala turunkan Islam sekali arus. Kena sembahyang, kena puasa, kena haji, kena umrah dan sebagainya. Tidak. Berperingkat. Tahun demi tahun, satu persatu syariat Islam dilengkapkan. Tahun demi tahun, satu persatu syariat Islam dilengkapkan, dicukupkan, supaya manusia itu tahu bagaimana cara untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan di antara salah satu syariat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Macam sesuatu ibadah yang Allah fardukan. Adakah Allah Subhanahu wa taala memerlukan manusia untuk beribadah? Allah tak perlukan manusia untuk beribadah. Kalau manusia tak sembah Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala takkan terbuka. Kalau manusia tak puasa sekalipun, kebesaran kerajaan Allah Subhanahu wa taala tak terbuka. Kalau tak ada seorang manusia yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tetap Maha berbuat, Maha berkuasa. Allah bukan jadikan sesuatu ibadah itu disebabkan Allah perlukan manusia beribadah. Tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala nak tengok ketaatan manusia. Bagaimana orang-orang mukmin yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya boleh taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa taala fardukan Ramadan, bukan Allah nak susahkan manusia. Allah Subhanahu wa taala tak susahkan manusia. Dalam puasa Ramadan pun Allah banyak berikan rukhsah ataupun kelonggaran. Bagi orang yang sakit, yang tak mampu untuk berpuasa dalam bulan Ramadan, Allah bagi pelepasan. Nanti ganti pada hari lain. Bagi orang yang musafir, Allah bagikan pelepasan. Nanti ganti pada hari lain. Bagi perempuan yang mengandung, yang tak mampu, yang tak larat berpuasa dalam bulan Ramadan, Allah bagikan pelepasan, kemudian gantikan pada hari yang lain. Bagi wanita yang menyusukan anak, dia tak larat nak berpuasa pada bulan Ramadan. Sebab menyusukan anak, dia perlukan tenaga, dia perlukan makanan untuk proses, untuk dijadikan susu itu. Dia tak larat untuk berpuasa Ramadan. Allah bagikan pelepasan, nanti ganti pada hari lain. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala tak mahu menyusahkan manusia. Allah cuma nak tengok ketaatan manusia. Mengengkang daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, memasukkan ataupun tak boleh makan dan minum selama beberapa jam. Bukan Allah Subhanahu wa taala nak menyusahkan kita, tapi Allah nak tengok bagaimana seseorang manusia itu boleh taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maksud itu tuan Allah Subhanahu wa taala, puasa ini bukan satu perkara yang membebankan. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebut, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kerana apa? Kerana Allah nak tengok sejauh mana ketaatan manusia. Bila Allah Subhanahu wa taala memfardukan sesuatu perkara. Sebab itu tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala bila mana datang sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, aku rajin, aku nak berpuasa. Macam mana puasa yang bagus? Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut puasa 3 hari dalam sebulan. Kemudian sahabat tanya lagi, macam mana kalau aku lebih rajin daripada itu? Nabi kata puasa setiap Isnin dan Khamis. Maksudnya 8 hari sebulan. Kan sebulan ada 4 minggu kan? Isnin Khamis, maksudnya 8 hari. Sahabat tanya, macam mana wahai Rasulullah kalau aku lebih rajin daripada itu?
Maka Nabi SAW sebut puasa satu hari, berbuka satu hari. Seperti mana puasa Nabi Daud alaihissalam. Sahabat tanya, bagaimana kalau aku lebih rajin daripada itu? Diri aku kuat. Nabi kata, tak ada yang lebih baik daripada itu. Allah suruh manusia berpuasa, tapi Allah Subhanahu Wa Taala tak ingin manusia susah dalam berpuasa. Allah nak tengok sejauh mana manusia boleh taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ramadan difardukan pada tahun kedua Hijrah. Pada tahun kedua Hijrah. Tak ada puasa yang diwajibkan ke atas setiap mukmin melainkan puasa Ramadan. Ada puasa yang diwajibkan ke atas sebahagian ataupun kepada golongan-golongan tertentu, golongan-golongan orang Islam yang tertentu dalam. Ada puasa yang diwajibkan kepada golongan-golongan tertentu kerana melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana mengingkari sumpah atau membatalkan sumpah, maka dia kena puasa sebagai puasa kifarah. Ataupun seseorang yang membunuh tanpa sengaja, maka dia kena puasa sebagai puasa membayar kifarah. Ataupun seseorang yang menzihar isteri dia, yang menyamakan isteri dia sama seperti mana ibu dia, maka dia kena bayar kifarah dengan berpuasa. Jadi tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana ilmu kita berkenaan dengan puasa. Kadang-kadang dulu kan kita diajar kan, masuk saja waktu imsak dah tak boleh makan. Imsak biasanya berapa minit sebelum subuh? 10 minit kan? 10 minit sebelum subuh. Kalau dulu nenek saya, dia kata, kalau kan dekat tempat kita ni ada orang tarhim kan? Tarhim. Orang Melayu kita sebut terahim. Orang Melayu kita sebut terahim. Dia tarhim. Dulu ada terahim. Sekarang ni ada tempat yang ada tempat yang tak ada. Tak apalah, benda tu bukan satu kewajipan. Kalau tak buat kat sini pun tak boleh dibayar, tak boleh masalah. Orang tarahimnya 15 minit ataupun 10 minit sebelum masuk waktu subuh, nenek saya dulu dah berhenti makan. Ada sikit lagi ni, okey, dalam pinggan habiskan, jangan tambah. Kita pun peganglah macam tu sampai ke besar. Rupa-rupa yang kesalahpahaman dalam maksud imsak. Imsak ini maksudnya menahan diri. Kalau kita masukkan imsak itu bermulanya waktu puasa ataupun bermulanya masa untuk berpuasa, maka kalau 10 minit sebelum subuh, maka itu bukan imsak. Yang sebenarnya bila azan subuh. Dalam satu hadis Nabi SAW, bila mana Nabi SAW melihat sahabat-sahabat berhenti makan, bila Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu melakukan azan, Nabi tengok sahabat-sahabat berhenti makan. Kemudian Nabi sebut kepada sahabat-sahabat, kulu washrabu, makan dan minumlah, sehingga kamu dengar azan daripada Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah ibn Ummi Maktum. Jadi muazzin zaman Nabi SAW ada dua orang. Satu Bilal bin Rabah. Bilal ni nama orang, dia bukan nama jawatan. Hari ini dia jadi nama jawatan kan. Mungkin kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Bilal. Yang Bilal ni banyak kelebihan. Antara kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Bilal apa? Nabi tanya kepada Bilal. Nabi kata, bi ayyi amalin amaltahu fil Islam li'anni sami'tu khasmatin 'alaik baina yadayya fil jannah. Nabi duduk, Nabi tanya kepada Bilal bin Rabah, wahai Bilal, apakah amalan yang kau lakukan dalam Islam sehingga aku terdengar tapak kaki kau berjalan di hadapanku di dalam syurga, kata Nabi SAW. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Kita tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala yang tak setara dengan Bilal, ataupun kalau nak kira kulit, mungkin Bilal lebih gelap daripada kita. Kalau nak kira smart, mungkin kita ni lebih smart daripada Bilal. Sebab Bilal ni kulitnya hitam. Dia Arab Habsyi.
Arab yang Arab dia asalnya hamba, dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi di mana Bilal, tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, Bilal mendapat kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bilal bin Rabah. Cerita sikit berkenaan dengan Bilal. Orang sebut Bilal. Kulitnya hitam. Ketika pembukaan kota Mekah, tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan kepada Bilal untuk naik di atas Kaabah melaungkan azan. Orang-orang Quraisy yang pada ketika itu masih ada lagi jiwa perkauman dalam diri mereka. Mereka kata apa? Tak sangka kita masih hidup. Dikala kita masih hidup, kita melihat gagak hitam ni panjat atas Kaabah melaungkan azan. Nabi marah kepada Quraisy, Abu Dhar. Nabi marah kepada Abu Dhar kerana menggelar Bilal bin Rabah dia, ya banatas sauda, wahai anak perempuan kulit hitam. Abu Dhar seorang sahabat yang Nabi SAW sayang. Tapi bila dipanggil Bilal dengan satu gelaran, ya banatas sauda, wahai anak perempuan kulit hitam, dia panggil Bilal. Merah muka Nabi SAW kerana marahkan Abu Dhar. Abu Dhar kata, aku tak perasan tadi aku masuk, aku bagi salam Nabi. Jawab ke Nabi tak jawab? Marahnya Nabi SAW kepada Abu Dhar kerana menggelarkan Bilal dengan gelaran yang tak sepatutnya. Nabi SAW marah kepada Abu Dhar, innaka mru'un fikal jahiliyah, sesungguhnya dalam diri kamu ada unsur-unsur jahili. Nabi marah. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling takwa di kalangan kamu. Jadi tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala Bilal akan azan kali pertama. Siapa yang pernah pergi buat umrah ataupun pergi haji, dekat Mekah Madinah, dia akan azan dua kali. Sekali awal subuh, sebelum masuk di waktu subuh. Awal pagi. Biasanya lebih kurang dalam 45 minit ataupun sejam sebelum masuk waktu subuh. Kemudian dia akan azan sekali lagi pada bila mana masuk di waktu subuh. Jadi perkara tersebut berlaku zaman Nabi SAW. Jadi tuan-tuan jangan buat kat sini pula. Subuh masuk 5.40 tu. 4.40 dia azan. Orang pun sembahyang. Tak tengok jam bangun-bangun dengan azan, bangun-bangun angkat air sembahyang, mandi angkat air sembahyang, sembahyang. Sembahyang siap-siap nak pergi kerja, azan sekali lagi. Ini azan apa pula? Pelik pula orang kan. Walaupun benda tu sunnah. Kalau nak buat untuk Allah Subhanahu wa taala, dia kena selaraskan seluruh Malaysia. Maksudnya Jabatan Agama Islam kena maklumkan bermula pada sekian-sekian tarikh, azan subuh akan dilakukan dua kali pada waktu pagi. Bukan azan subuh 2 kali. Azan akan dilakukan 2 kali pada setiap pagi. Sekali sejam sebelum waktu subuh, sekali lagi bila masuk waktu subuh. Mengembalikan sunnah Nabi SAW. Jadi bila mana Nabi SAW tengok sahabat-sahabat ni berhenti makan bila Bilal bin Rabah azan, Nabi kata, makan dan minumlah sehingga kamu mendengar azan daripada Abdullah bin Ummi Maktum. Daripada Abdullah bin Ummi Maktum. Maksudnya azan Ibni Ummi Maktum itu menandakan masuknya waktu subuh. Jadi masuk waktu subuh, bila dengar azan Abdullah bin Ummi Maktum baru berhenti makan. Maksudnya bila start berpuasa tuan-tuan? Bila masuk di waktu subuh. Bukan waktu besar. Jadi makanlah. Makan. Jangan tuan lagi 10 minit tengok orang nak azan, 10 minit ni ada masa lagi ni. Duk susun udang galang, sotong goreng tepung, tentang masak kari, duk susun tepi pinggan. 10 minit tak cukup kalau nak makan tu. 10 minit tak cukup. Nak makan tu paling kurang tu baru 20 minit, baru setengah jam. Kalau nak makan macam tu. Kalau nak makan berat untuk hospital, Nabi SAW, saya sebut lagi, Nabi SAW bersahur dengan beberapa biji kurma dan segelas air.
Jadi dalam riwayat Nabi SAW, sahabat tanya, sahabat-sahabat ini dia berbincang, sahur Nabi SAW ni macam mana? Jadi di kalangan mereka jawab lebih kurang bacaan ayat Quran 50 ayat ataupun 60, lebih kurang 50 ayat. Ayat yang tak terlalu panjang, ayat yang tak terlalu pendek, ayat yang pertengahan. Kita baca Yasin biasa berapa minit tuan? Yasin 84 ayat. Biasanya 15 minit ke 20 minit. Tak laju, tak perlahan. Bacaan yang biasa, tak laju, tak perlahan, lebih kurang 20 minit. Maksudnya 50 ayat itu lebih kurang dalam 10 minit sebelum azan. Jadi waktu itu waktu Nabi SAW akan sahur. Jadi kalau kita nak makan berat, makanlah berat, tak ada masalah. Tapi makan awal. Pukul 5 contohnya, azan 5.40, pukul 5 tu kita makan. 5 subuh kita berhenti, kita rehat sekejap, kita sembahyang beberapa rakaat. Seperti contoh, jangan ada masa 20 minit, relax. Kalau kena World Cup, ya World Cup lah. Tahun ketiga yang kena World Cup, tahun lepas ke tahun sebelum kan? 2014 kena World Cup. 2014 ke 2015? Lupa lah. Tahun ni ada kan? Euro. Tahun ni ada Euro pula. Pakai tak tidur lah. Semayanglah beberapa rakaat. Bulan lain kita nak qiyamul lain, mungkin susah. Bangun-bangun azan. Asal bangun je azan. Asal azan je baru kita bangun. Asal azan baru kita bangun. Jadi ada kesempatan bulan Ramadan kita bangun awal, ada masa 10-20 minit, gunakan masa untuk qiyamul lain. Tak semestinya qiyamul lain ni mesti didirikan secara berjemaah. Ada tempat yang marah pula orang surau. Kenapa surau tak buat qiyamul lain? Kita kata qiyamul lain ni kan sunat. Kalau surau tak buatlah sendiri-sendiri. Saya tak reti nak buat. Belajarlah. Belajar. Bukan tak reti nak buat, marah orang surau. Kan? Bukan kat sini, tempat lain ni. Ni sepadan Australia dengan Melbourne apa? Macam tu lah. Jadi maksudnya kita bangun awal, kemudian kita bersahur dengan makanan yang berat ataupun sebagainya. Ada masa lagi 70 minit, kita ambil 2-3 biji kurma, kita akhirkan sahur kita dengan seperti apa yang dibuat oleh bagi Rasulullah SAW. Kita ambil 2-3 biji kurma dan kita minum segelas air besar. Kita dapat seperti apa yang dibuat oleh bagi Rasulullah SAW. Jadi itu yang terbaik. Nak makan berat itu terpulang. Kalau tak nak makan berat pun tak terpulang. Jangan sampai tak sahur. Dia belagak pula tu. Saya tak sahur pun boleh tahan ni. Boleh tahan. Saya biasa pukul 12 saya tidur, sebelum saya tidur tu saya makan. Kena sebulan macam tu tuan-tuan, hampir Ramadan, doktor pam darah, awak ni kalori dah naik ni, ataupun naik kolesterol. Apa puasa sepatutnya kolesterol turun. Rupanya kolesterol lagi tinggi dalam Ramadan. Sebab apa? Lagi banyak makan. Pukul 12 baru makan, lepas tu terus tidur. Jadi jangan sampai tak sahur. Sebab Nabi SAW sebut dalam satu hadis, Nabi kata tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kerana pada sahur itu ada keberkatan. Maka siapa yang tak bersahur, maka dia menyalahi sunnah Nabi SAW. Dia tak dapat keberkatan yang seperti apa yang dimaksudkan oleh Nabi SAW bagi orang yang bersahur. Walaupun katalah tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, kita bangun pukul 5 tu, senaklah perut. Semalam makan buka puasa dah berat. Lepas tarawih ada murid. Lepas murid balik rumah, tengok ada channel, sekali lagi belasah. Perut kenyang lagi. Bangun pukul 5, tak nak makan lah. Tidur balik. Jangan. Ambil dah kurma 3 biji, minum air lah. Sebab Nabi SAW sebut, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kerana pada sahur itu ada keberkatan. Dan tak sama kalau seseorang itu dia bersahur pukul 3 contohnya. Kalau dulu ada orang suka sahur awal.
Dia sahur pukul 3, lepas tu dia sambung tidur balik. Lepas tu kan nanti pukul 6 baru dia bangun. Ini menyalahi sunnah Nabi SAW. Kerana apa? Kerana Nabi SAW menggalakkan ataupun Nabi SAW suruh kita mengakhirkan sahur ataupun melewatkan sahur dan mempercepatkan buka. Bukan mempercepatkan buka azan asar kita buka, bukan. Maksudnya jangan lewat-lewatkan buka. Azan ni maghrib terus buka. Azan maghrib terus buka. Tak apa ustaz, saya kan isyak kan saya buka dah. Ini juga tak sunnah. Jangan kita kata kita lebih bagus daripada orang lain. Kita buka puasa pukul 8 contohnya. Tak apa, saya semayang dulu. Saya dah sudah semayang nikah baru saya makan. Ini juga menyalahi sunnah Nabi SAW. Maksudnya masuk saja waktu maghrib, cepat-cepat buka. Ujung sebelum azan subuh baru kita sahur. Itu yang sunnah Nabi SAW. Itu di kalangan kita kadang-kadang kita tersilap. Kita tersilap. Bangun sahur awal sangat, buka pun lewat pula. Walaupun kita terperangkap dalam kesilapan lalu lintas. Contohnya, kita tahu dah kalau kita balik, kita keluar pukul 5.30, pukul 6, rumah pula jauh contohnya. Mesti akan maghrib ataupun azan maghrib itu kita masih dalam kenderaan. Standby kan apa-apa. Korma ke, air masak dan sebagainya. Saya sahur ustaz, azannya saya buka tingkap, saya hidup lighter. Ini tak sunnah. tak sunnah juga. Sebab apa? Tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW suruh berbuka dengan makan sesuatu. Maksudnya Nabi makan korban. Nabi mulakan berbuka dengan beberapa biji tamar dan air. Sebab itu tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita pergi Mekah Madinah, kita akan tengok dia awal-awal dia buka tu dia akan minum air dan beberapa biji tamar. Kalau di Mekah air zam-zam lah. Kita air zam-zam tak ada mungkin. Minumlah apa-apa. Jangan pula, hari ni panas, teh ais 1, bandung 1, air keladi 1, macam-macam coloring dia punya air. Ini saya sebab tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, kadang-kadang orang Malaysia dia puasa, alhamdulillah puasa dia bagus. Tapi kadang-kadang membazir sewaktu buka puasa. Kalau kita baca surah Al-Baqarah tahun lepas, surah Al-Baqarah kan, dia masukkan semula keratan surah screenshot keratan akhbar tahun lepas itu, berapatan orang Malaysia ni buang makanan setiap hari dalam bulan Ramadan. Apa tak yang tuan Allah Subhanahu Wa Taala? Dia pergi bazar Ramadan pukul 6 ataupun 5.30, bawa duit RM30, jalan, bawa ayam pengecik melintas. Ayam pengecik. Dia tak tengok pun dia tahu bawa ayam pengecik. Dia cari, mana ayam pengecik ni? Jalan depan sikit, baru abang balik melintas. Abang balik,